ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam? Fahuwa ala nurim mir rabbih. Lalu ia tetap berada dalam cahaya hidayah petunjuk dari Tuhannya. Sama seperti orang yang telah tertutup mata hatinya dengan selaput kederhakaan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar, rombongan, surah yang ke-39, pada ayat yang ke-22 daripada 75 ayat pada juzuk yang ke-23. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka orang yang bercita-cita untuk mendapatkan syurga Allah, sudah pastilah dia mesti memasuki akan taman-taman syurga Allah terlebih dahulu. Manakan mungkin orang yang bercita-cita nak masuk akan syurga Allah, tetapi taman-taman syurga pun dia tak pernah ada di dalam majlis tersebut. Maka manakan mungkin dia akan memperoleh akan syurga Allah nanti di hari akhirat. Jadi kita bersyukur Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga di dunia, yang moga-moga
ini akan membawa pula kita semua akan berada di dalam syurganya yang sebenar secara hakiki dan abadi di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, totok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ni kali kedua ya. Saya pun tak ingat. Saya pernah datang sini, kan tak pernah? Pernah kan? Rasa ni kali kedua. Baik. Jadi malam ni tajuk apa? Saya pun tak tahu. Ada tajuk? Hentam. Tajuk dia hentam. Sebabkan kita mendekati hari raya Korban, kita buat tajuk Korban lah, hikmah Korban. Baik. Perintah Korban ni Allah turunkan dalam suratul Kautsar, surah yang sangat famous bila kita terlupa surah lain. Biasanya begitulah, baca ayat panjang-panjang, lepas tu sangkut. Dia mesti akan pergi ayat ni, senang. Inna a'tainakal kautsar. Kalau ni pun sangkut, Allah, tak kata ya. Baik, sebab ayat ni pendek 3 je, 3 ayat. Suratul Kautsar, sungai di syurga. Al-Kautsar tu maksudnya telaganya Rasulullah SAW. Yang ni nama sebuah sungai di syurga. Surah yang ke-108, mengandungi 3 ayat pada juzuk yang ke-30. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabb. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata. Wanhar, dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Surah ni diturunkan di saat Rasulullah SAW dalam keadaan berduka cita terhadap tentangan musuh-musuh Islam. Dan mereka memperendahkan Nabi, memperlekehkan Nabi, sehingga ada yang kata Nabi ni gila dan sebagainya. Maka Allah turunkan ayat ni sebagai berita gembira pada Rasulullah. Dan bila lepas ayat ni turun, Rasulullah tersenyum lebar kerana gembiranya berita yang disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat ni Allah kata, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Memang pun kalau kita kiralah nikmat yang Allah beri kepada kita terlampau banyak. Dalam ayat yang lain, suratul Nahli ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, kalaulah kita nak kira nikmat yang Allah beri pada kita, Allah kata la tuhsuha, nescaya kamu takkan boleh kira. Kiralah, tengok nikmat Allah bagi kat kita. Tak payah jauh, nikmat bernafas sudah. Kan? Dia kadang-kadang kita tak rasa ia nikmat sebab kita dapat dengan mudah. Tapi bila barang tu tak ada, baru kita akan merasa kehilangannya. Baru kita akan rasa betapa besarnya
nikmat tersebut. Macam lah ni lah, nikmat bernafas ni kita rasa macam tak nikmat, macam tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab kita senang bernafas. Kita naik turun nafas kita. Cuba kita tanya orang yang sesak nafas, orang lelah, kan? Dia tu pakai tangki oksigen. Dalam dia nafas tak cukup tu, dia tengah sekat gitu. Kita datang, kita bagi duit 10,000. Dia nak ke dia penampunnya kita? Dia tengah nafas tak cukup, kita kata nah 10,000. Dia lempar dengan duit-duit. Dia kata bukan aku nak duit, aku nak nafas, dia kata. Aku nak oksigen. Nak menunjukkan di situ mana lebih bernilai, nafas atau duit RM10,000. Tapi kita tak nampak, kan? Sebab apa? Sebab kita senang dapat. Nak tahu nikmat tak nikmat, nak tahu nikmat tak nikmat bernafas ni, balik sekali buat. Saya bagi tips. Macam mana? Balik rumah lagi. Kat rumah kita tu dalam bilik air kan ada besen, bekas air kita untuk buat mandi tu, kan? Kita pergi selam muka kita dalam tu. Jangan lama sangat, 2 jam sudah. Tak payah kata 2 jam, 2 minit tak sampai, terkapal-kapal gitu. Angkat kepala keluar daripada air. Allah, sebut nama Allah. Betul tak? Baru kita tahu Allah, inilah dia nikmat boleh bernafas. Apa? Sebab duduk dalam tu tak boleh bernafas. Dia begitulah nikmat ni. Kita akan terasa ia nikmat bila ia tak ada. Dulu masa mak ayah kita ada, kita buat lebih kurang dengan dia. Cakap pun kasar. Kadang-kadang dia buat, biasalah orang-orang yang sudah berumur, kadang-kadang ada kerenahnya. Kita, ayah ni tak habis-habis lah call saya banyak kerja ni lah, kata. Sekali nak mensyarat itu gini, tak, ayah saja tanya kamu raya haji balik ke tak, dan nanti saya bagi tahulah, saya ada mensyarat lah ni. Kasar cakap dengan ayah. Tapi bila ayah dah tak ada, barulah nak letak kepala kita atas batu nisan dia. Baru nak cium batu nisan tu buat apa? Tu batu. Nah, tak ada dah. Kalau korek pun tak ada dah, tinggal tulang lah. Dan kenapa masa ada tak layan elok-elok? Kenapa tak cium pipi dia? Kenapa tak kasih pada dia? Bila ayah mak dah tak ada, barulah nak pasang mozaik kat kubur. Siap dengan mozaik, siap dengan simen, nak siap letak bangku, kan? Seat Recaro terus tepi tu. Hias lawa-lawa kubur mak ayah. Dan masa mak ayah hidup, tiang rumah mak tu saya ingat, kenapa tak betul kan? Kenapa tak pasang mozaik kat rumah mak ayah kita? Bila dah meninggal dunia, baru nak pasang mozaik. Sebab apa? Sebab kita tak tahu itulah nikmat sebenar. Sebab apa? Sebab barang ada. Bila barang dah tak ada, baru terasa, Allah, inilah nikmat sebenarnya. Barulah nak mengalir air mata, baru nak menangis itu, tapi sudah terlambat. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada. Sekarang dunia ini bulat. Dunia ini bulat. Macam mana jam tu, jarum panjang dia bermula daripada 12, akan kembali kepada 12 balik. Maksudnya apa? Apa yang kita buat dalam hidup, itu kita akan dapat balik. Jadi kalau hidup kita dulu mengabaikan ibu ayah kita, maka bersiap sedialah kalau anak kita nanti mengabaikan kita. Sebab apa ni adalah berkenaan dengan nikmat yang datang daripada Allah. Sebab itulah inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu nikmat yang banyak, baik nikmat dunia, apatah lagi nikmat akhirat. Maka fasalli li rabbika, oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata. Sembayanglah.
makna semayang di sini dengan makna sujud. Makna sujud di sini dengan makna taat kepada perintah Allah. Lepas tu kalau kita tengok dalam perbuatan semayang, ada rukuk dan ada sujud. Dan dua rukun ini saja rukun yang boleh panjang berbanding rukun lain. Rukun lain tak boleh panjang. Rukun lain pendek sahaja. Kalau panjang enggak boleh rosak semayang. Kan? Berdiri memang panjang dah rukuk tu. Sebab tu boleh tu imam kalau perasan ataupun sedar ada orang baru nak masuk jemaah, dia berada dalam keadaan rukuk, dia boleh tunggu. Sebab rukuk boleh lama, boleh tunggu sekejap. Kawan yang masuk tu pun cepat-cepatlah masuk. Ni baru nak kilas kain pelekat, baru nak keluar kayu sugi, ikut sunnah pula tiba-tiba time tu. Orang suruh cepat kan. Kalau jenis lambat macam ni tak payah, sami Allahu liman hamidah terus je. Patut dah tahu imam tu tunggu, masuk cepat-cepat. Boleh tunggu sebab rukuk boleh panjang. Iktidal tak boleh panjang, sebab iktidal rukun pendek. Kalau siapa memanjangkan iktidal dengan sengaja, maka boleh rosak akan rukun sembahyang dia tu. Kemudian sujud. Sujud pun boleh panjang. Sebab tu boleh juga sujud kita lama sedikit. Kalau sujud akhir tu, sebelum tahiyat akhir tu, kita boleh sujud panjang sikit, masukkan doa permintaan yang kita hajat pada Allah. Itu antara tempat dan waktu yang mustajab doa. Kan? Dan kenapa rukuk dengan sujud boleh panjang? Sebab dua rukun ni lah yang makna sebenar pada solat tu sendiri. Pertama, rukuk artinya tunduk. Tunduk tu maknanya tunduk patuh. Sujud sampai tahap sembah. Maknanya kita ni tunduk dan taat patuh hanya kepada Allah. Sembah pun hanya kepada Allah. Lepas tu sujud dua kali. Maknanya memang sungguh-sungguh kita hanya sembah Allah. Tunduk dan sembah Allah. Jangan pula sembah Allah betul tapi tunduk pada makhluk. Itu tak betul. Sebab itu kalau nak salam sekalipun, kata ulama, jangan salam tak kira lah salam mak ayah ke, salam guru kita ke, jangan salam sampai lebih daripada had rukuk. Sampai macam sama taraf dengan rukuk, takut dikira rukuk pada makhluk. Tak boleh. Itu macam Jepun buat tu, tak boleh. Tu Jepun biar ke dia lah, kita jangan ikut. Kan? Kita rukuk hanya pada Allah, sujud hanya pada Allah. Dalam artinya tunduk taat perintah Allah, sujud sembah Allah. Ada orang sembah Allah tapi tunduk taat tidak pada Allah. Tak betul. Tunduk taat pada makhluk, bahagian sembahyang baru pada Allah. Tak kena. Sembah pun Allah, tunduk taat pun Allah. Dan tu kata kita taat perintah kerajaan, taat perintah arahan bos kita. Kita taat perintah tu sebab perintah dia tak langgar syarak. Itu maksud. Perintah dia suruh kita tu tak melanggar syarak, maka kita boleh taat juga pada arahan dia. Tapi kalau arahan dia melanggar arahan syarak, arahan dia tu menyimpang daripada arahan yang lebih besar, siapa dia? Allah. Kan? Kita tak boleh tunduk dan taat pada perintah makhluk. Tak kira siapa pun dia, hatta agung sekalipun, hatta sultan sekalipun. Sebab apa? Sebab Allah maliki yaumiddin. Allah raja pada hari kiamat. Allah raja yang sebenar raja. Raja atas dunia ni gelaran nama je. Kan? Itu saja pangkat yang diberi oleh manusia. Kan? Sebab tu kita kena faham. Taat boleh, tak ada masalah. Tapi taat kerana taatnya kepada Allah. Bukan taat semata-mata kerana makhluk itu. Sebab apa? Sebab makhluk itu taat pada perintah Allah, lah kita taat pada dia. Tapi kalau makhluk tu pun tak taat pada perintah Allah, tidak ada taat lagi kepada makhluk itu. Itu kita kena faham situ. Itu maksud fasholli li rabbika. Oleh itu kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata. Wanhar, dan sembelihlah korban sebagai tanda kita bersyukur. Buat korban sebagai tanda kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat Allah bagi ni la tuhsuha tadi, tak dapat nak dihitung. Nikmat Allah bagi ni kita tak boleh nak balas. Balas tengok nikmat Allah. Kan? Tak boleh nak balas. Sebab nikmat tu terlampau banyak.
Mak, kata ulama, kalau kita sembahyang sampai patah kaki, tak berhenti-henti sembahyang, dah patah tu sembahyang lagi, pun tak dapat membalas segala nikmat yang Allah beri pada kita. Kalau kita sujud tak bangkit-bangkit, pun tak dapat nak membalas segala nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Ya. Nikmat yang Allah beri tu nikmat percuma. Allah tak pernah berkira dengan kita. Kita yang suka berkira dengan Allah. Allah bagi nafas naik turun, Allah tak pernah minta duit. Kalau Allah kata boleh kamu nak nafas, sekali nafas aku cas, tak payah banyak 10 sen sudah. Kalau dah setahun agak-agak berapa? Kalau hidup 50 tahun dah berapa? Nah, duit habis nak bayar ke nafas saja. Tu baru nafas, belum makan lagi, belum nikmat-nikmat yang lain. Dah, tapi Allah tak kira. Allah bagilah kamu nak buat. Dalam bernafas kita buat maksiat pun Allah masih lagi bagi bernafas. Tu kata la tusuha tu. Betapa besarnya nikmat Allah tu. Inna syani'aka wal abtar, kata Allah. Dan ingatlah sesungguhnya orang-orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Ayat ni Allah turunkan kepada Nabi. Memanglah ayat ni untuk Nabi, tetapi dari sudut kiasnya boleh kita guna untuk diri kita dari segi makna amnya. Makna kata kita yang mengikut Rasulullah ni, mengikut Nabi, mengikut Islam ni, kita akan ada musuh-musuh. Orang benci kat kita, kita bawa Islam orang benci. Kita buat kuliah agama, ada orang benci. Kita buatlah apa kebaikan pun, kempen Islam, kempen kebaikan, pasti akan ada orang yang tentang. Tak usah risaulah. Inna syani'aka huwal abtar. Ingat ayat ni. Nah, kita buat kerja agama ni, orang tentang, orang yang tentang itu orang yang benci sebab kita buat benda yang baik ini. Jangan kita risau, kerana orang itulah orang yang terputus dari mendapat apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Yang diinginkan syurga, dia tak dapat. Sebab tu kalau orang buat benda baik, selagi mana benda tu baik, jangan kita tentang, jangan kita lawan. Kerana takut-takut ayat ni kena kat kita. Takut-takut nak kitalah orang yang termasuk yang tak dapat perkara yang kita inginkan. Kenapa dia? Kita inginkan syurga, Allah tak bagi kita syurga dengan sebab kita menghalang kebaikan orang lain buat. Kita tak nak buat, tak apa, tapi jangan sekat orang lain buat. Jangan halang orang lain buat. Baik. Jadi ayat ni banyak berkisar tentang nikmat yang Allah berikan pada kita. Salah satu tanda bersyukur atas nikmat kita iaitu dengan diperintahkan kita melaksanakan ibadah korban. Korban ni asal perkataan dia koruba, yakrubu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan, yang artinya mendekat. Koruba, korub. Kan? Kita cakap Melayu pun kita sebut, dia ni siapa dia ni? Dia ni kawan karib aku. Karib tu ambil daripada perkataan Arab asalnya, qorib. Kita sebut karib, sebenarnya huruf qaf. Qorib. Qorib atau qorub artinya dekat. Lepas tu kalau kawan biasa, kawan aja kita panggil. Tapi kalau sebut kawan karib, maknanya kawan ni rapat sungguh dengan kita. Kawan yang sangat dekat. Jadi koruba yakrubu, kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kita. Usaha pendekatan diri dari seorang hamba kepada penciptanya. Korban-korban ini adalah satu ibadah, usaha untuk mendekatkan diri kita dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, dengan jalan menyembelih binatang ternak, dan dilaksanakan dengan tuntunan dalam rangka mencari redha Allah, mencari redanya. Itu korban tu. Sebab tu korban ni disebut korub, yakni mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan korban itu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala? Baik, sebab korban ni memerlukan harta. Harta dia iaitu binatang korban tu, yakni lembu. Lembu harga dia mahal. Daripada dulu, kini dan sampai bila-bila. Binatang berdaging banyak ni memang mahal. Lembu, unta, kambing, kan? Jadi
kita terpaksa keluarkan duit. Duit tu kita sayang. Duit tu kita sayang dia. Kita fikir nak guna untuk nak beli ni, nak besar dapur, nak beli rumah lah, nak tambah kereta baru lah, apa sebagainya. Kan? Tiba-tiba kita gunakan duit yang kita sayang tu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang lebih kita sayang. Itu panggil korban. Sebab tu dipanggil korup, mendekatkan. Bila dekat dengan Allah, jauh dengan dunia. Dia hukumnya begitu. Hukumnya bila kita dekat dengan akhirat, dunia kita jauh. Bila kita dekat dengan dunia, akhirat kita jauh. Dia tak boleh dekat dunia, dekat akhirat, sama-sama dekat, tak boleh. Mustahil, akal tak boleh terima. Contoh, ini mimbar, sana pintu keluar masjid. Kalau kita diri depan ni, kita dekat dengan mimbar, jauh dengan pintu belakang, pintu masjid. Tapi kalau kita diri dekat dengan pintu masjid, kita dekat dengan pintu belakang, tapi jauh dengan mimbar. Nak boleh dekat dua-dua? Tak boleh. Nak dua-dua duduk dekat-dekat? Tak boleh. Mustahil. Sebab tu dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari sebut, siapa yang menghadapkan wajahnya pada dunia, dia siapa yang begini, ayat dia, siapa yang menghadapkan wajahnya pada tempat matahari terbit, dia membelakangkan tempat matahari terbenam. Siapa yang menghadapkan wajahnya tempat matahari terbenam, dia membelakangkan tempat matahari terbit. Dia takkan boleh hadapkan wajahnya pada kedua-dua tempat, yakni tempat matahari terbenam dan tempat matahari terbit. Nak hadap dua-dua serentak dalam satu masa, tak boleh. Kalau berlainan masa, ya. Tapi dalam satu masa, wajah dia nak tengok tempat matahari naik, wajah yang sama juga nak tengok tempat matahari terbenam, tak boleh. Maka itu jugalah kata ulama, tak boleh kita menghadapkan wajah kita pada dunia, dalam masa yang sama hadap juga wajah kita pada akhirat dalam keadaan yang sama, tak boleh. Jadi kalau kita hadapkan wajah kita pada dunia, kita akan membelakangkan akhirat. Kalau kita hadapkan wajah kita pada akhirat, kita akan membelakangkan dunia. Dalam hadis Nabi kata, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang lebih mencintai dunianya, maka ia akan menyusahkan akan akhiratnya, memudaratkan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, dan barang siapa yang lebih kasih pada akhiratnya, adarra bidunyahu, maka ia akan pula memudaratkan dunianya, menyusahkan dunianya. Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna, kata Nabi. Maka dahulukanlah sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana, yakni yang akan musnah. Maknanya, kalau kita memandang kita lebih sayangkan duit kita, dunia kita ni, maka kita tak boleh nak masuk korban. Mahalnya 750 dia kata. Murah tak ada, murah. Cari-cari jumpa Kemboja 250. Ni baru bagus dia kata. 250 je. Itu pun dia telefon, boleh minta diskaun tak dia kata. Nak diskaun lagi, tu kata. Tapi ada hati nak masuk syurga, cek. Pintu syurga mana nak buka kalau kedekut pahit ni tu? Kan? Tak boleh nak korban akan dunia kita demi akhirat. Sebab tu Nabi kata dah, siapa yang lebih kasih dunianya, akhiratnya rosak. Akhiratnya susah. Susahlah nak buat kerja ibadat, susah. Nak masuk korban, susah. Kan? Bertahun-tahun tak pernah nampak nama dia dalam masuk korban tu, tak pernah ada nama dia. Tapi kan main, bila orang lapar dia bawa besen-besen siap, nak bawa balik daging. Nampak? Ada. Korban tak nak masuk, kedekut pahit. Ni. Betul Nabi kata, waman ahabba akhiratahu, dan siapa yang kasih akhiratnya, dunia dia adarra. Dunia dia susah-susah. Jadi dunia dia habiskan duit tak apalah, demi akhirat.
Moga-moga aku korban ni Allah berikan ganjaran pahala yang banyak, Allah ampunkan dosa aku banyak. Baru boleh akhirat dia. Suatu maksud korban sebenar, mengorbankan dunia, barulah hati ni boleh dekat dengan akhirat. Buangkan dunia tu, bukan suruh buang semua dah, kikis sikit cinta dunia tu, baru boleh ke arah cinta akhirat. Tu maksud qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan wa kirbanan. Tu ni ulama sebut. Nanti kita akan tengok lagi. Kemudian korban ni juga disebut sebagai al-udhiyah. Kita biasa dengar perkataan korban, tapi satu lagi kalimah ni kita jarang dengar, iaitu nama dia al-udhiyah ataupun udhiyah. Udhiyah itulah diambil daripada perkataan adha. Udhiyah tu maksudnya penyembelihan, diambil daripada perkataan adha. Itu yang kita sambut hari raya Aidil Adha. Kita sebut adha, bukan adha, adha. Kalau ikut dialek Arab dia tu, kan? Hari raya Aidil Adha. Aid tu Aidul Adha. Aid tu artinya perayaan. Adha tu apa dia? Adha tu pula diambil daripada perkataan duha, yang kita selalu semayang tu pagi-pagi tu, solat sunat duha. Duha tu maknanya pagi. Pagi yang artinya matahari sudah naik segalah. Berbeza dengan fajar. Fajar ni maksudnya matahari belum naik, baru keluar cahaya sahaja. Itu panggil fajar. Duha artinya pagi. Pagi yang artinya matahari sudah naik. Itu panggil duha. Sebab tu duha itulah sebenarnya diambil daripada perkataan duha itulah dipanggil adha. Jadi apa maksud? Menyembelih binatang di waktu pagi. Sebab tu kita sembelih tu waktu pagi. Lepas habis sembahyang raya terus sembelih binatang korban. Itu panggil asal sejarah dia al-udhiyah. Iaitu yang disebut sebagai hari raya Aidul Adha. Jadi kalau lepas ni orang tanya, berapa nama dia Aidul Adha? Kita sebut Aidul Adha, itu artinya Adha tu ambil daripada perkataan pagi. Yakni pagi duha tu. Jadi sembelih itu pada waktu pagi. Udhiyah, disembelihnya pada waktu pagi. Baik. Dan itu hari nahar, yakni hari sembelih, disambung dengan hari nahar 10 Zulhijjah, disambung lagi 11, 12 dan 13 Zulhijjah dipanggil sebagai hari tasyrik. Wa kullu ayyami tasyriki zabhun, kata Nabi. Dan semua hari tasyrik adalah waktu untuk sembelih. Jadi hari tasyrik boleh sembelih lagi. Lepas daripada hari tasyrik tak boleh dah. Boleh sembelih tapi tak jadi korban lah. Tak jadi korban. Baik. Kemudian lagi, sebenarnya korban kita ni, yang kita buat macam saya sebut tadi, iaitu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Sebab tu Allah sebut di dalam suratul Haji, surah 22 ayat 37 daripada 78 ayat, juzuk 17. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Memang daging binatang korban tak sampai pada Allah. Sebab apa? Sebab Allah bukan nak daging tu. Allah bukan makan. Allah Tuhan. Mana ada Allah perlukan daging? Yang perlukan daging tu kita. Kita yang nak makan. Jadi bukan daging tu, bukan binatang korban tu. Habis apa dia? Walaki yanaluhu taqwa minkum, kata Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah ialah amal yang ikhlas, yang berdasarkan takwa dari kamu. Itu yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya, tapi keikhlasan kita beramal tu. Ikhlas mengeluarkan duit, korbankan duit kita mahal, tak kira lah 750 ke atau masuk seekor 4,500 ke. Ni duit aku ada ni, ya Allah, rezeki yang engkau beri ke aku korbankan dia supaya aku dengan engkau semakin dekat, supaya cinta aku pada dunia makin jauh, cinta aku pada engkau semakin dekat. Buang itu, barulah diterima Allah. Betul Allah kata walaki yanaluhu taqwa minkum.
yang sampai kepada Allah itu takwa kamu, bukan daging tu. Sebab tu orang yang tadi ni, dia mencari kemboja tadi, ya, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Nah, kalau betul macam mana betul? Betul kalau dia cari kemboja tu dengan alasan dia fikir di kemboja ramai orang susah. Sebab tujuan maqasid dibuat ibadah korban, daging ni mesti sampai kepada fakir miskin. Kalau kita bagi-bagikan daging tak sampai pada fakir miskin, maka korban tu tak sah, Allah tak terima. Dagingnya boleh makan, tapi pahala korban tak dapat. Nak sah korban tu, wajib daging mesti sampai pada fakir miskin dalam bentuk mentah. Ni ada dia buat cerdik. Dia kata untuk bagi sama rata, ginilah, kita ambil daging ni, kita buat kenduri, kita masak ramai-ramai, kita panggil satu kampung makan sama-sama. Jadi semua boleh merasa daging. Tak betul. Boleh makan, tetapi korban tak sah. Makan tu halal makan, tapi korbannya tak sah. Bila korban tak sah, tak dapat pahala korban, dapat pahala makan je lah. Pahala korban tu besar lagi, tapi tak dapat. Sebab apa? Sebab korban dagingnya mesti beri kepada fakir miskin. Banyak mana tak bicarakan, tapi mesti sampai kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Yang normal iaitu dibahagikan mengikut 1/3. 1/3 untuk tuan milik korban tu, pemilik bagi nama tu, 1/3 lagi untuk bagi kat kawan-kawan dia, 1/3 lagi untuk hakim miskin. Itu yang biasa-biasa saja. Tapi yang paling afdal, yang paling terbaik, kalau nak besar pahala dia, dia kaut dengan tapak tangannya, dua-dua tangan ni kaut daging tu, mana banyak yang lekat atas tangan, itu saja buat balik untuk ahli keluarga dia. Selebihnya yang dalam besen tu, semua untuk fakir miskin. Itu paling afdal. Kalau nak pahala besar, buat macam tu. Itu pahala paling besar sekali. Sebab apa? Sebab itulah yang Nabi buat. Nabi buat korban, Nabi kaut dengan tangan, Nabi angkat. Mana yang lekat di tapak tangan Nabi, Nabi untuk keluarga Nabi. Yang lain semua Nabi kata ini untuk orang yang fakir miskin, orang yang susah. Kenapa kena sampai kepada fakir miskin? Sebab ada orang yang susah, miskin, dia tak mampu nak beli daging lembu untuk buat makan. Jadi tujuan korban kita nak bagi sama-sama, biar dia rasa ada gak makan daging, walaupun mungkin setahun sekali. Kita mungkin kata, iya ke Ustaz? Kita rasa macam kita nak makan daging senang. Jadi lepas mayang boleh pergi kedai minta sup daging, boleh beli, kita senang. Tapi ada orang yang tak pernah makan, bukan tak pernah makan, memang susah nak beli. Dari korban ni lah baru dapat kat dia daging. Ada orang susah, kita tak rasa, kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak orang susah. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam kelompok orang senang. Sebab tu pergilah berkawan dengan orang susah. Saya pengalaman buka sekolah tahfiz dengan Tok Guru Siddiq Noor ni, kan? Yuran kami tak tinggi pun, pendaftaran 260 je, bulanan 100. Bulanan tak banyak, RM100 je. RM100 itulah lengkap semua, makan minum pelajar tu kat sekolah. Tak ada yuran tambahan lain. Itulah yuran bulanan sahaja 100. Walaupun kita nampak 100 tu dah rendah, tapi ada juga orang tak mampu bayar. Kita tengok rekod yuran dia, tak bayar daripada mula masuk sampailah habis mengaji. Tak pernah bayar. Kita kata amboi, naik lemak sungguh dia ni. Mulalah kita geram ke tak? Kita ingatkan dia memang mengelak tak nak bayar. Tapi kita pergi siasat. Sekali tu kata tak apalah, kamu tak payah balik sendirilah, ustaz tolong hantar kamu kat rumah balik cuti raya. Biar ustaz hantar kamu kat rumah. Okey, bawa lah dia. Rumah dia tu di Sabak Bernam sana. Kan? Jalan masuk kawasan ada bendang-bendang, ada sawah. Mana rumah? Nampak ada rumah batu. Ni ke rumah kamu? Bukan ustaz, depan lagi. Tak apa, depan lagi. Sampai masuk ke dalam. Sampai dah tak ada rumah. Yang kita nampak ada macam satu pondok. Pondok kecil. Ada papan-papan sengit-sengit kayu-kayu macam tu. Itu pun main tampal-tampal dengan kain banner. Banner orang ceramah dah habis, dia tampung-tampung tepi dinding. Mana rumah ni? Kata, tu rumah saya ustaz. Allah.
Dalam hati kita kata, ni bukan rumah. Rumah apa macam ni ni? Ni bukan rumah, ni papan kayu. Macam kandang. Bukan saya nak hina dia, tapi saya nak gambarkan pada tuan-tuan, rupa macam kandang kan. Tapi itulah realiti. Ni zaman kita ni, 2022, ada lagi orang susah. Kita rasa macam kita ni susah dah. Ada lagi susah daripada kita. Ni. Itu ibadah korban ni Allah buat. Kita masuk dalam Allah, bergelinang air mata saya tengok. Rumah dia tanpa dia tutup-tutup dengan ni, tak ada langsir. Ambil kain banner ceramah. Orang ceramah dah habis dah, dia ambil banner tu, dia sangkut buat tutup jadi tirai rumah dia. Tutup. Kita try buat ambil banner buat tutup. Kita apa kelas gini? Kita memang bahagian nak bergaya. Sebab apa? Sebab kita ada duit. Ada orang tak ada duit, susah hidup. Sungguh kan? Kami buat sekolah tahfiz tu macam-macam lah pengalaman. Ada yang memang hidup susah, ada yang mak bapak tak peduli, ada yang hantar anak terus hilang. Sungguh. Tinggalkan anak dia terus. Dia hantar anak, daftar pun siap dah. Lepas tu dia balik lah. Kan? Sekali tu bila nak cuti raya, tengok-tengok mak bapak lain semua dah ambil anak. Yang dia seorang ni, mak bapak dia tak datang lagi. Macam mana nak buat ni? Sagi kan sekolah ni memang tak ada siapa, sebab orang semua pakat balik. Dia nak duduk dengan siapa? Telefon nombor yang anda dial tidak ada dapat dihubungi lagi. Tak ada. Telefon banyak kali tak dapat. Nak telefon siapa lagi? Kita tak tahu dah. Kan? Sampai budak tu boleh tanya kita balik, Ustaz, mak saya datang tak ambil saya? Kita nak cakap macam ni. Tinggal tu. Lain kali jadi anak angkat. Siapa tak ada orang nak ni. Sampai ke tahap macam tu. Lepas tu kita buat ni lah, hubungi polis dan sebagainya gitu lah. Tapi nak ceritanya ni zaman yang orang cakap orang tak fikir dah. Soal tanggungjawab, soal pahala dosa, awak tak kisah, awak tak peduli. Dah agama kurang, macam tu yang terjadi. Ada. Jadi Allah kata, walaki yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ialah takwa daripada kamu. Keikhlasan kamu dalam melaksanakan korban ini. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu. Allah mudahkan lembu tu. Dia tengok lembu kan, yang susah masa nak rebahkan dia je. Tapi bila dah rebah kan, kita nak sembelih dia diam. Sebab dia dah dengar nama Allah. Dia tahu ini Tuhan. Dia reda senyap aja. Tu lembu, cuba ambil tokek lembu macam. Tak menggelupur macam tu. Nampak? Sebab apa? Sebab manusia dengan jin payah kenal Tuhan. Tapi binatang dia kenal Allah. Lepas tu ulama kata kalau kamu sesat masuk dalam hutan kan, lepas tu tersempak dengan binatang buas, azan kata ulama. Sebut nama Allah. Dia dengar nama Allah tu, insya-Allah dia lari. Sebab dia tahu itu Tuhan dia. Kan? Tu masa saya mengajar di sekolah tu, lepas tu budak tu tanyalah, "Habis kalau dia tak lari Ustaz?" "Kalau dia tak lari, kamulah lari." Kamu tunggu situ gak. Nak sadaqallahul azim lah nanti. Kan? Nah, tapi insya-Allah lah, tak tahulah, saya pun tak pernah try lagi, jangan try. Kan? Cumanya bila berlaku, itu ulama pesan kita macam tu. Kan? Insya-Allah. Sebab apa? Sebab makhluk binatang ni kenal Allah. Makhluk yang payah kenal Allah ni manusia dengan jin, sebab degil sikit, kerah kepala. Kan? Litukabbiru 'ala Allah, litukabbiru Allah 'ala ma hadakum. Supaya kamu buat korban ni supaya kamu membesarkan Allah. Nak membesarkan Allah, mengecilkan hartamu, duniamu. Besarkan Allah, dunia biar kecil. Maknanya dunia, alah tak apalah, habis banyak mana sangat pun, ini untuk Allah. Ambil kira gitu. Ini tak berkira-kira dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita jangan berkira-kira dengan Allah. Takut kalau Allah berkira-kira dengan kita. Ingat dalam nama-nama Allah Asmaul Husna, ada satu nama Allah namanya Al-Muntaqim. Cuba tengok apa makna Al-Muntaqim. Makna Al-Muntaqim, maha pendendam. Allah. Kata ulama, maksudnya Allah akan korek macam mana halus pun Allah akan korek. Kalau kita suka berkira-kira dengan Allah, sikit-sikit berkira-kira dengan Allah, lalu tabung kira-kira,
Allah hari tu dah bagi dah, nak bagi lagi. Tak apa. Padahal Allah bagi nikmat kita tiap-tiap hari. Sebab tu kan sebut dah, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Allah bagi nikmat kat kita la tusuha, tak terkira. Tiba-tiba bila Allah nak uji kita, nak tengok kamu sanggup tak korban untuk aku? Sanggup tak bagi hartamu untuk aku? Padahal harta yang kamu ada pun aku juga yang bagi. Allah kata, wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman itu orang yang membelanjakan rezeki yang kami berikan kepadanya. Allah kata, kami yang beri pada dia. Kita ni Allah yang bagi. Betul tak? Siapa sini keluar daripada perut mak dia masa lahir, ada RM1 lah dalam tapak tangan dia. Cuba bangun, kita nak tengok muka. Tak? Tak ada tak? Mana ada? Makna sekeping harta apa pun tak ada. Kita datang dalam keadaan sehelai kain pun tak melekat atas tubuh badan kita. Terkontang kanting, bogel gitu. Tak kata kita anak raja pun sama. Tu sebab tu Allah kata antumul fuqara'u ila Allah. Kamu semua fakir di sisi Allah. Bila fakir apa kita ada? Dah tu yang kita ada ni, ini nikmat Allah bagi, pinjam. Sampai masa Allah test, Allah kata bagi kat aku sikit. Kan? Allah nak tengok, bukan Allah minta, bukan Allah perlukan. Sebab tu dia kata tadi, nah, wala la yanalallahu la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tak sampai pun daging, darah tu tak sampai pada Allah. Maknanya Allah tak perlukan daging tu. Cuma Allah nak test, uji je. Aku minta engkau korban, boleh tak nak korban? Tak boleh. Tak apa. Tu Allah kata tu. Kan? Litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Tu sebagai satu bentuk tamparan hebat kepada kita. Kita duduk bersenang-senang. Ya, memang ibadah korban ini sepakat ulama kata tidak wajib. Betul. Tetapi sebagai ujian kepada kita. Harta kita ada banyak, duit kita banyak, tapi tak boleh nak masuk. Tak boleh masuk seekor, masuk satu bahagian pun tak boleh juga. Saya ada satu masjid di Cameron Highland. Dia buat macam mana? Dia buat kutip RM75 sebulan. RM75 je kan, sebulan. Cukup 10 bulan, ngam 750. Akad terus masuk satu bahagian. Selesai. RM75 sebulan. Takkan tak boleh ke? Bayar kereta 300-400 sebulan boleh? Bayar rumah beratus-ratus sebulan boleh? Untuk Allah Ta'ala RM75 sebulan pun tak boleh. Itu saya kata tadi, ada hati nak masuk syurga Allah. Dah macam mana? Ingat bermudah-mudah ke boleh masuk syurga Allah? Memanglah benda ni tak sampai tahap wajib. Kan? Tapi Allah nak uji kita. Allah nak tengok kita, siapa yang lebih kita sayang, siapa yang lebih kita kasih, siapa yang lebih kita dekat dengan Allah atau dengan harta kita. Itu namanya korban, korub, dekat dengan Allah. Dengan melaksanakan korban, barulah hati jadi rapat dengan Allah, hati jadi dekat dengan Allah. Dan hati jauh dengan harta benda kita. Harta benda ni kita buat lebih kurang dah lah. Dengan Allah Ta'ala baru kita fokuskan. Ini baru betul. Sebab tu ada satu hadis, walaupun ada yang mempertikaikan akan status hadis ni, tapi hadis ni ada diriwayatkan dalam kitab riwayat Imam Ahmad. Apa hadis ni sebut? An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kelapangan dalam rezekinya, maknanya dia ada kemampuan, dia ada bajet, dia ada duit, falam yudihi, namun dia ambil jalan untuk tidak masuk korban. Falam yudihi, dia tak nak masuk korban. Kata Nabi apa? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami. Apa makna Nabi?
Apa maksud Nabi nak kata? Bahasa mudahnya kita nak kata, Nabi kata kalau orang tu ada kelapangan rezeki, dia ada kemampuan, tapi dengan sengaja dia jadi kedekut situ, dia sengaja tak nak masuk korban, padahal dia mampu, kan tak mampu, tapi dia tak nak masuk korban. Kata Nabi, jangan dia dekat dengan rumah Allah, jangan dia datang masjid ni, jangan dekat. Kena pula dia kata, lagi bagus aku tak payah datang ni. Ada. Tu kalau macam tu hati dia memang jauh daripada Allah. Patut kita bila kalaulah Allah kata, kalau Nabi kata jangan datang rumah Allah, sedihlah kita. Seolah-olah macam kita ni dihalau daripada rumah Allah. Kita kalau kena halau daripada rumah mak ayah kita sendiri pun sedih dah. Kan? Macam seolah-olah, contohlah ni nak nampakkan gambaran, bukan nak menyamakan tapi nak nampakkan gambaran. Ayah kita kata kalau hang tak balik raya haji ni, tak sah balik terus sampai bila-bila. Kan? Seolah-olah macam tu. Kan? Mana Nabi kata kalau hang ada kelapangan tapi hang sengaja tak nak masuk korban, hang tak payah datanglah rumah Allah ni lagi dah. Nah, kalau orang yang hati dia ada kasih pada Allah, pasti dia terasa. Pasti dia Allah, Nabi cakap macam tu. Kan? Usahalah. Usaha untuk nak masuk gak korban. Ada. Tak kisahlah. Tapi janganlah ngelak-ngelak tadilah dia ambil yang Kemboja. Kalau tujuan dia ambil Kemboja tu sebab dia fikir di Kemboja ramai orang susah, tak apa, itu afdal. Afdal kita buat korban di tempat yang ramai fakir miskin, supaya orang fakir miskin dapat merasa makanan tersebut. Kan? Tapi kalau tujuan dia cari Kemboja tu bukan sebab nak tolong orang susah kat sana, tapi sebab nak cari yang paling murah, itu kita takut silap-silap korban kita tu mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita takut. Sebab apa? Sebab tak mencapai kepada tujuan asal. Kita kena ingat sejarah korban ni bukan bermula di zaman Nabi Ibrahim, tapi bermula di zaman Nabi Adam alaihi salam. Kisah tentang anak Nabi Adam. Macam Allah sebut, watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, yakni Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya. Apa yang berlaku? Nabi Adam dikurniakan 4 orang anak. Dua ni kembar-kembar. Satu ni kembar, satu ni kembar. Empat orang tu. Kembar ni pula laki perempuan. Yang mula-mula Qabil, kembarnya Iklimah. Adik dia pula nama Habil, kembar dia Labuda. Laki perempuan. Dan untuk supaya manusia ni berkembang, kena menikahlah. Sebab mana ada orang lain dah situ. 6 orang ni dia atas dunia masa tu. Nabi Adam, Siti Hawa dengan 4 orang anak dia. 6 orang ni, sebesar-besar bumi ni, 6 orang ni je ada masa tu. Tak ada siapa. Habis macam dia nak buat? Allah arahkan buat perkahwinan silang. Kahwinan silang. Jadi maknanya si Qabil, kembar dia tadi Iklimah, dia tak boleh kahwin dengan kembar dia sendiri, dia kena kahwin dengan kembar lain, adik-adik dia yang lain, iaitu Qabil diperintahkan kahwin dengan Labuda. Habil pula yang kembarnya Labuda diperintahkan kahwin dengan Iklimah. Kahwin silang gitu. Tapi Qabil tak setuju. Kenapa dia tak setuju? Sebab Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Allah uji situ pula. Iklimah ni nampak lagi cantik daripada Labuda. Kata Qabil, sedap dia dapat yang cantik, saya dapat kurang cantik, dia kata. Tak, dia nak juga kembar dia, yakni Iklimah. Kan? Nabi Adam pun runsing minta tunjuk Allah. Ya Allah, minta tunjuk macam mana nak buat. Allah perintahkan untuk laksanakan korban. Siapa yang korban dia diterima Allah, maka dia ada hak untuk pilih siapa pasangan dia. Qabil, dia bahagian pertanian. Dia ada tanam buah-buahan, gandum apa semualah, itu dia punya pertanian. Si Habil pula dia bahagian penternakan, dia bela kibas, kambing apa semua itulah. Jadi masa nak bahagian nak korban,
si Qabil dia ambil tanaman-tanaman yang dah reject, yang dah busuk, dia ambil yang tu dia letak atas bukit nak bagi ke Allah, persembah kepada Allah. Yang elok-elok dia simpan untuk bahagian dia nak makan. Dia kata yang elok untuk aku makan, yang ni bagi ke Allah, ni reject kan. Dia kata gitu. Lagipun Allah bukan nak makan, Allah nak tengok je. Ambil yang ni lah. Faham je tu. Yang si Habil ni, dia ambil kambing dia, kibah dia yang paling elok, paling cantik, yang gemuk, yang besar, yang kualiti terbaik, itu dia letak atas bukit. Dia ambil yang paling elok. Kan sebut dah tadi, ayat tadi kita sebut, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Ingat, Allah tak memerlukan daging tu. Allah bukan nak tanaman tu. Allah cuma nak uji. Kalau aku minta, engkau bagi yang mana? Kalau kasih pada aku, pasti kau bagi yang terbaik. Tapi kalau tak ada kasih, akhirnya kilat menyambar. Menyambar, peti tu menyambar, kena kat kambing Habil. Artinya, kambing Habil, korban Habil yang diterima Allah. Korban Qabil Allah tak terima. Kambing itu Allah sambar dia, masukkan ke dalam syurga. Tersimpan di dalam syurga. Maknanya Habil Allah terima, Qabil Allah tak terima. Maka Habil boleh buat pilihan dengan siapa yang dia nak nikah. Qabil tak setuju, Qabil nak bunuh adik dia ni kan? Jadi daripada cerita ni maksudnya apa? Maksudnya Allah nak terima korban yang terbaik. Jadi kalau alasan kita nak cari yang murah, takut-takut pada zahir sebut korban, hakikat Allah tak terima. Mardud, ditolak oleh Allah. Nak? Itu kadang-kadang minta maaf cakap, dia nak buat korban untuk surau ke apa, dia bahagian PIC dia, AJK yang mengendalikan, dia telefon tokek kandang, kami pihak surau ni nak cari lembu ni, nak buat korban. Ada lagi kan. Kalau boleh nak cari yang paling murah. Nampak? Paling murah. Tak apa dah, lagi saya datang kata. Orang kawan tu pun tunjuk, daging ni adalah sedap sikit. Tiba dia tengok yang hujung kandang tu ada lembik sikit, itu pun menyandar kat tiang kandang. Yang tu apa yang tu? Yang tu kalau boleh kami pun tak nak jual kata, sebab yang tu dia sakit tu. Tak apalah, kiralah 1,500 tak apa, yang tu kami bayar. Nak ambil itu. Itu tak payah tarik dengan tali, letak dia rebah terus. Tak payah tarik untuk nak bagi rebah, memang dia dah rebah. Nak takut yang tu Allah tak terima. Nak takut Allah tak terima. Sebab apa? Macam tadi nak si Qabil tadi, dia ambil, dia letak yang buruk, Allah tak terima. Jadi jaga-jaga. Sebab tu kita buat bukan pasal nak, jangan sebab nak cari yang murah, nak cari yang ni, dah korbankan. Sebab tu saya ada seorang yang sahabat jaga kandang lembu ni. Dia kata PL orang Melayu dengan PL orang Bangladesh berbeza, dia kata. Kalau orang Bangladesh dia telefon, abang lembu ada lagi nak buat korban. Ada. Nanti saya datang dia kata. Dia datang naik motor dia bukan kaya mana pun, orang Bangladesh. Kawan tu tunjuk siap dah, ni lembu-lembu standard harga 4,500 5,000 gitu. Tak apa, saya mau tengok semua. Dia round satu kandang daripada depan sampai belakang. Round 2-3 kali dia tengok. Dia tanya yang paling gemuk tu. Dia cari yang paling besar ni, jenis badan sadar ni. Dia tanya, ini berapa bang? Dia tanya. Ini kalau badan besar gini kat 8,000. 8,000 Saya mau ambil yang inilah bang, tapi boleh kasih kurang sikit tak diskaun? Itu cara yang betul. Makna mencari yang besar dulu. Lepas tu soal harga kita deal lah kan? Ini nak cari yang kurus, yang takut tiap-tiap tahun buat masuk korban, tapi Allah tak terima. Penat tak? Rugi tak? Sebab tu kita kena bagi faham apa makna korban sebenar. Orang masuk korban, nak masuk kat korban, tapi ilmu tak ada. Akhirnya takut-takut ibadat itu tidak diterima Allah. Macam semayang lah. Semua orang semayang, tapi kalau tak belajar bab semayang, rukun semayang pun tak tahu, syarat sah semayang, tak payah kata semayang, ambil uduk lagi kadang-kadang gagal dah. Ambil uduk, dia basuh kaki, selipar tak cabut, letak atas lantai, siram gitu je. Mana boleh? Ulama sebut dalam kitab, kena angkat.
Sebab kalau letak bawah, dikhawatiri bahagian tapak kaki air tak sampai. Sebab jurusan daripada atas gitu je. Jadi air tak kena. Bila air tak kena, tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk, semayang sah tak? Tak sah. Itu Tok Guru kami sebut di pondok. Nak lipat tangan, nak ambil uduk, jangan lipat cepat sangat. Kan takut kita lipat cepat sangat, bila kita buka sini kering, air tak kena. Sedangkan sini masih lagi bahagian daripada tangan. Akhirnya tangan tak sempurna wuduknya. Wuduk tak sempurna, wuduk tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang lagi tak sah. Lama mana dah buat? Dah 40 tahun dah buat macam tu Ustaz. 40 tahun semayang tak terpakai. Lepas tu pentingnya ilmu. Orang perempuan ni, rambut yang tumbuh di bahagian sini, sideburn ni, itu termasuk rambut yang tumbuh di bahagian wajah, di bahagian muka. Wajib basuh muka, kena basuh juga rambut tu. Dia kadang-kadang sideburn panjang, dia selat celah belakang telinga. Lepas tu dia pun basuh muka. Rambut tu tak kena air, tak sah. Itu. Nah, kita sebagai suami, sebagai ayah, kita kena didik isteri dan anak-anak kita. Isteri anak kita tak tahu, kita tanggung. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Sebab itu ulama kata boleh dilambatkan solat isyak kerana mendahulukan majlis ilmu. Sebab ilmu lebih mustahak daripada amal. Dalilnya al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu pengikutnya saja. Kerana kita takut kalau tanpa ilmu, amal kita buat tapi tak sah. Itu penting majlis ilmu. Kena hadir kuliah, dengar. Saya ni ceramah jemputan je sekali-sekala. Orang panggil booster lah, booster, nak bagi up sikit. Tapi kuliah yang secara bulanan, tok-tok guru yang datang mengajar sini, ngajar fiqah, ngajar tauhid, ngajar tasawuf, kena duduk dengar, belajar, bawa kitab, ngaji betul-betul. Orang dulu-dulu nak gitulah mengaji mereka tu. Tok saya tak sempat jumpa. Saya lahir, tok saya dah meninggal. Tapi mak lang saya bagi tahu, kata tok kamu ni dulu dia taklah mengaji pondok, tapi ada kitab-kitab dia mengaji dengan guru dia di masjid tu. Saya kata cuba nak tengok kitab tu. Tengok-tengok kitab yang tok saya mengaji sama dengan kitab yang saya mengaji di pondok. Kitab Idatus Salikin, Idatus Sibyan. Rupa-rupa nak ceritanya nenek moyang kita dulu-dulu, itulah baca-baca kitab. Itulah kitab-kitab yang mereka pegang, kitab-kitab lama, kitab-kitab turas. Sebab tu Islam kuat. Kan? Yang terbaru ni kita tengok filem Mat Kilau, kan? Jangan sonok nak pergi tengok wayang cerita tu, lepas tu habis cerita tu macam tak ada apa-apa rasa. Balik tu siap dengan buka PTI pun nak bersilat. Kan? Jangan nampak yang tu je, tapi nampak perjuangan orang dulu kuat tu kerana apa? Kenapa orang dulu kuat? Kerana Islam dia pegang. Kerana ilmu agama dia pegang. Itulah yang dia mengaji dulu. Kitab-kitab lama tu, Mak Kilau, Tok Janggut, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung, dia baca kitab-kitab ni, kitab-kitab turas ni, kitab Datus Sibyan, kan? Kitab Safinatun Najah. Ini kitab-kitab lama ni. Tu waktu dia pegang 446 tahun negara kita tanah Melayu ni dijajah oleh puak-puak kafir. Tak ada waktu tu orang Islam jadi Kristian. Paling-paling kuat pun Melayu ni dia jadi tali barut British saja. Itu paling teruk pun. Tapi nak kata ada orang jadi Kristian, kita tak dengar. Lah ni kita belum merdeka lagi, genap 100 tahun, baru 63 tahun. 100 tahun tak sampai lagi kita ni merdeka. Ada dah Melayu murtad. Nah, sembahyang tak payah cakap dah, berlambat-lambat tak sembahyang. Konvoi motor tak sembahyang. Nak pergi berjalan tak sembahyang, pergi itu ni tak jaga. Islam tak dijaga lah tu. Sebab tu hari ni kita lemah. Ilmu tak ada. Itu satu hal yang tak beramal. Yang beramal pula tanpa ilmu pun satu masalah. Buat ibadat tapi ilmu tak ada, satu masalah juga. Ini yang kita nak kena ubah. Kita kena ubah tuan-tuan. Kita kena ubah untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Bagus dah tuan-tuan datang surau, datang masjid, solat jemaah, tapi kuliah pula kita duduklah sekejap, bukan lama mana pun. Bainal maghrib wal isyak. Bunyi tik-tik tu sekejap lagi berhenti lah. Ni nak berhenti ni, jangan risau lah. Kan? Ini untuk kefahaman kita.
Nah, kalau sebab tu orang dulu-dulu kata apa? Dia kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Itu bukan ayat jiwang tu, itu bukan ayat untuk kekasih. Tapi istilah maksud dia, kamu tak kenal Allah, kamu takkan cinta pada Allah. Kamu tak kenal Rasulullah, kamu takkan cinta pada Rasulullah. Kamu tak kenal Islam, kamu takkan cinta pada Islam. Nah, sebab tu bila Nabi dihina, apa buat? Mereka berhimpun depan kedutaan India nak bagi surat bantahan penentangan kita terhadap negara India. Ada wakil orang dia daripada negara sana menghina Nabi kita, dihalau oleh kedutaan India, suruh keluar daripada pejabat. Amboi, besar sungguh dia punya pejabat tu duduk atas tanah kita, dia boleh halau orang kita macam tu je. Patut kerajaan kita halau kedutaan dia balik, patut macam tu. Nah, tapi tak boleh nak buat. Kenapa tak boleh nak buat? Kasih pada Rasulullah tak ada. Kalau kasih pada Rasulullah, Allahu Akbar, pantang dengan orang hina Nabi. Kita kata tak apalah Ustaz, ni jangan besar-besarkan. Ini bukan masalah nak besar isu, tapi ini memang besar dah isu ni. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, tidak beriman seorang dari kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada mak ayah dia, daripada anak-anak dia, daripada manusia seluruhnya. Saya nak tanya, kalau mak bapak kita orang hina, kita rasa macam mana? Kita boleh relax ke? Orang tulis nama bapak kita kat atas tanah, dia buat bulat ini, ni kepala bapak kau, dia pun pijak tengah-tengah. Kita boleh senyum kata. Gila gitu ya. Nah, paling-paling tidak kita cekik kat dia kata, kau ajar sungguh ni asal biadab sangat ni. Gitu. Kurang-kurang kita bagi sedah dua kak. Geram punya pasal. Sebab dia apa? Sebab dia hina bapak kita. Tapi Nabi kata, kamu tak dikira beriman melainkan kamu jadikan aku lebih engkau kasih daripada mak dan ayah kamu. Kalau mak ayah kita orang pesenda pun kita naik angin, apatah lagi Nabi kita. Sebab kerana kasih. Bukan pasal kita nak tunjuk kita otai ke, tidak. Kasih tu sebab tu kita pertahan, sebab tu kita sayang, sebab tu kita sanggup mati kerana Rasulullah, sebab kasih. Ada anak kita orang jentik pun kita naik marah dan naik angin. Apasal hang jentik telinga anak aku ni? Tu baru jentik anak. Ini orang bukan setakat jentik. Ni Nabi Muhammad dibuat persenda. Dia kata Nabi orang Islam kahwin dengan budak gatal. La ilaha illallah. Tak biadab perkataan itu. Ni kita kena ada rasa. Tiba-tiba kita tak rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab tadilah saya cakap, kita rasa nikmat ni mudah. Makan minum kita senang. Jangan sampai satu hari nanti Allah susahkan hidup kita, kita melarat di atas tanah kita sendiri, baru kita nak sebut nama Allah, baru kita nak sebut nama Rasulullah. Sekarang je kita nampak senang. Jangan ingat kesenangan kita ni kekal. Jangan ingat kesenangan kita ni kekal. Bila-bila masa sahaja. Tuan-tuan kena tengok pilihan raya nak dekat. Yang terbaru ni pula, undang-undang jenis baru ni, umur 18 tahun boleh mengundi. Automatik, tak payah daftar-daftar dah, boleh mengundi. Satu sudut kita nampak ini bagus sebab memudahkan kita semua. Tak payah ada gaduh-gaduh nak pergi daftar kat pejabat apa semua. Dah automatik umur 18 tahun dah ada nama dia, dah boleh mengundi. Okey, tak apa. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, persoalan kita, fikirkan anak Melayu Islam yang umur 18 tahun, agak-agak ada ambil berat tak tentang Islam? Ambil berat tak tentang masalah siapa yang nak mentadbir negara, siapa nak urus itu, urus ini? Alih-alih mulut dia bercakap, dia kata, alah tak kisahlah Ustaz, siapa pun memerintah, asal kita makan minum cukup, sudahlah. Kalau macam tu, kamu sama taraf dengan lembu. Betul tak? Sebab apa? Sebab lembu gitulah, dia tak kisah siapa tokeh dia, asalkan rumput dia cukup, asalkan dedak dia cukup. Sebab tu lembu, walaupun Hindu yang jaga dia jadi tokeh dia tak ada masalah. Sebab lembu bukan perlu semayang. Tapi kita ni memanglah, siapa pun memerintah, mungkin makan minum kita cukup, tapi agama kita cukup tak cukup? Siapa nak jaga agama ni? Kalau orang bukan Islam yang memerintah, yang jaga, agak-agak dia akan jaga tak agama kita? Fikir situ.
Itu tak apalah. Okey, kalau orang kita sendiri, Melayu Islam sendiri yang memerintah, tapi dia jahil tentang Islam, agak-agak dia boleh jaga ke Islam? Kalau dia tak tahu tentang hukum hakam, alih-alih jaga, Bon Odori masuk dalam negara. Mengapa perayaan Jepun yang dalam tu terang-terang ada perbuatan menyembah dewa-dewa dia apa semua, itu syirik. Ini buat secara terbuka, siapa-siapa boleh masuk. Kalau dia saja, tak apalah, lakum dinukum waliyadin, urusan agama dia lah. Tapi ni buat secara terbuka di stadium, mana-mana orang boleh pergi, orang Islam pun boleh masuk. Tak ke itu boleh menimbulkan syirik? Ini masalah. Itu macam mana kita, kalau ini kita tak titik beratkan. Itu tuan-tuan bagus dah yang datang ke masjid surau apa sebagainya, solat berjemaah, hadir kuliah, ceramah. Persoalan, di manakah anak-anak kita? Di manakah generasi muda Islam? Anak muda Islam. Ini yang kita kena titik beratkan. Kalau saya nak kupah panjang lagi, kat pukul 10 pun habiskan. Nak cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Macam mana Nabi Ismail boleh reda atas ketentuan Allah. Ayah dia kata, aku dapat mimpi, arafil manam anni azbahuka, dapat mimpi Allah suruh sembelih kepala kamu. Fanzur madza tara, apa fikiran, apa pendapat kamu? Nabi Ibrahim tanya anak dia. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan Allah. Sebab apa? Sebab didikan yang sempurna. Walaupun Nabi Ismail waktu tu baru usia remaja, belasan tahun, tapi dia kata, ini perintah Allah, wahai ayah, Allah suruh potong kepala saya, potonglah. Kita cerita ni selalu kita dengar, tapi kita tak hayati. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan duduk di tempat tu. Di tempat Nabi Ibrahim, dia nak dapat anak, tak dapat-dapat. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir kata, sampai umur dia 86 tahun, belum dikurniakan anak. Minta pada Allah, ya Allah, nak minta dapat kurniakan, Rabbi habli minas solihin, ya Allah. Itu dia doa, ya Allah, mintalah dikurniakan anak yang soleh. Tuk Allah bagi anak, tak apalah, sonok. Dah dapat anak, Allah suruh hantar pula kat Mekah. Dia duduk Palestin, tinggalkan dengan isterinya Siti Hajar, letak dekat tu tanah tandus, orang pun tak ada, tinggal 2 orang tu saja, bininya dengan anak kecil. Kita, kalau kita lelaki duduk kat tengah-tengah hutan ke atau mana ke, boleh gagah lagi, kita lelaki. Tapi ni orang perempuan, bayangkan orang perempuan baru melahirkan anak pula tu. Macam isteri kita baru lahir anak baby lagi, kita dah hantar satu tempat yang tak ada siapa. Kalau tempat tu ada orang, boleh gagah lagi. Ni tempat tak ada orang, letak situ. Yakin pada Allah. Sebab tu Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Sebab apa? Sebab ujian kat dia tu begitu berat. Allah bagi kat dia, tinggal. Allah suruh tinggal. Taat perintah Allah, tak apa dah. Sampai anak dah besar, sonok dah dapat anak. Minta lama dah tak dapat anak. Sampai anak dah besar, anak boleh tolong bina Kaabah balik sama-sama apa semua. Tahu-tahu datang perintah suruh sembelih pula kepala anak. Allah. Ada tak Nabi Ibrahim kata, ya Allah, potong lain boleh tak? Sebab anak ni saya sayang sangat. Ada Nabi Ibrahim cakap itu? Tak. Dia taat terus perintah Allah. Kita ni Allah suruh potong tangan pencuri je, itu pun banyak songeh. Nabi Ibrahim Allah suruh potong kepala anak sendiri. Anak tu tak ada salah apa, Allah suruh. Allah nak uji. Sebab tu Allah sebut dalam ayat seterusnya, lepas-lepas tu, inna hadza lahwal balaul mubin. Sesungguhnya ini, perintah ini adalah semata-mata ujian. Allah nak test kepada Nabi Ibrahim. Bukan Allah nak suruh sungguh Nabi Ibrahim pegang kepala anak dia, tapi Allah nak uji tengok. Tapi Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail nak buat sungguh-sungguh dah. Bukan dia buat acah-acah, dia kata tak apa, kita buat acah-acah sebab Allah nak test kita je. Dah, dia memang nak sembelih dah. Dia asah dah ni. Parang dia, pedang dia tu dia dah asah. Dia test kat batu, terbelah dua. Kan? Time nak sembelih tu, Allah datang. Allah ada satu suara keluar dalam kitab tafsir sebut, qad saddaqata ru'ya. Engkau telah membenarkan maksud mimpi yang engkau lihat itu, wahai Nabi Ibrahim. Allah nak uji saja. Barulah masa tu Allah datangkan seekor kibas di belakang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim toleh ke belakang, ada kibas. Ditangkapnya kibas tu, disembelihnya kibas. Kibas itulah kata ulama, kibas
yang Allah sambar peti pada kisah Habil dan Qabil yang awal kita cerita tadi tu. Allah ambil kibas si Habil, simpan kat syurga. Bila Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia Nabi Ismail, Allah turunkan kibas tu. Kibas itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak maksudkan Allah nak uji. Kalau Allah uji kita, suruh jual kereta kita, boleh gagah lagi. Allah uji kita, suruh bakar rumah kita. Perintah ayat turun, bakar rumah kamu. Walaupun kita sedih tu, kita boleh buat lagi. Tapi ni Allah uji Nabi Ibrahim, bukan suruh bakar rumah, bukan suruh jual kenderaan. Allah suruh sembelih kepala anak sendiri. Macam agak-agak kalau kita di tempat dia, kita boleh tak nak taat perintah Allah? Itu kata iman. Keyakinan dan kepercayaan kepada Allah tu kuat. Sanggup buat apa saja demi Allah. Hatta potong kepala anak sendiri pun sanggup. Kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Itulah namanya takwa. Jadi sebagai ganti, untuk menjadi pengajaran pada kita sampai ke hari ini, Allah perintahkan kita buat ibadah korban. Sembelih lembu ke apa ke. Maksud sembelih itu, kata ulama, maknanya kita sedang menyembelih hawa nafsu kita. Potong keinginan-keinginan dunia kita tu. Kecintaan dunia kita tu yang kita sembelihkan. Supaya jangan kita terasa nak kasih dengan dunia ni. Ya pilah, ini untuk Allah, ini untuk akhirat aku. Memang daging tu tak sampai ke Allah, tapi pahala keikhlasan tu yang kita nak bawa kepada Allah. Barulah hati kita boleh tunduk, sebenar-benar tunduk kepada Allah. Ini sebenarnya hikmah korban yang disyariatkan Allah ke atas kita. Biar kita faham sebenarnya. Jangan tiap-tiap tahun masuk korban macam tu je. Jadi sonok, kena pula jenis berebut-rebut pula tu, ekor berebut, kaki berebut. Tu tak faham tu. Kalau dia ni faham tak, bukan yang tu pasal dia. Yang pasal dia nak tengok ni. Dan kita, kalau masa orang buat sembelih tu, hadirlah. Walaupun kita tak masuk nama ke apa ke, hadir dan tengok masa darah tu menitik ke tanah. Dan kita tengok muka lembu tu. Dan kita fikirkan di hati kita, kalau lembu yang binatang aja, sekolah pun tak pergi, SPM pun tak ada dia ni. Lembu yang sekadar binatang pun sanggup korbankan nyawanya untuk agama Allah. Takkan aku yang bernama manusia, yang ada akal, tak sanggup korban untuk Allah? Fikirkanlah. Lembu pun sanggup korban untuk agama Allah. Kita tak sanggup korban untuk agama Allah. Jadi kita dengan lembu, siapa lembu? Fikirkanlah. Jadi bila kita faham hikmah ni, baru kita faham, oh inilah pengertian sebenar ibadah korban. Bukan sekadar ibadah kosong. Habis-habis macam tu saja, rewang-rewang, lapar-lapar di daging ambil. Bukan habis macam tu je. Tapi pengertian di sebalik pengorbanan tu yang kita nak kena ambil. Barulah kesan daripada ibadah tu terkesan di hati kita. Barulah membawa diri kita perubahan ke arah yang lebih baik. Sebab kita kena ingat tuan-tuan, kita bakal menjadi ahli jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap daripada kita pasti akan mati. Kalau tak mati tak apa, kita akan mati. Dan bila dah mati, tidak ada lagi kita boleh buat apa dah. Nak tambahkan pahala ke apa ke, tak ada amal dah. Kita tunggu amal orang hantar je. Itu pun kalau orang hantar. Tadi adalah, kalau anak kita tak didik elok-elok, agak-agak anak tu nak doa ke untuk kita. Tapi kalau anak tu kita berjaya didik dengan didikan agama, insya-Allah dalam doanya ada sebut nama kita sampai pahala kita di alam kubur. Tapi kalau anak yang tak pedulikan kita pun, kita tak didik dengan didikan agama, sibuk dengan didikan dunia, bangga dia jadi doktor apa semua sini, tapi agama tak ada. Akhirnya dia kaya raya, dia nak ingat ke kita dalam tanah? Kubur pun dia tak datang, bersemak habis. Ini kan pula nak masukkan nama kita dalam doa dia. Na'udzubillah. Minta-minta tak jadi pada kita lah. Jadi ini sebab tu kita buat yang terbaik, insya-Allah untuk diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga. Moga-moga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu.
Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampai dan kongsikan ini tidak lain dan tidak bukan nak mengenakan sesiapa pun, tetapi adalah untuk memahamkan masyarakat kita tentang apa sebenarnya pengertian agama kita ni. Kita jangan pandang agama sekadar kita sebut aku Islam, tetapi penuh dengan isi maklumat yang penting di dalam kehidupan kita ni. Sebab kehidupan kita sebenarnya kehidupan yang terlibat dengan perjuangan untuk mencapai redha Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Sekali lagi saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, dan kekurangan itu daripada silap dan daripada diri saya sendiri. Adapun yang terbaik adalah daripada Allah dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.